Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepadanya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita tenangkan diri kita siapkan diri kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu. Pagi ini Engkau mengizinkan kami kembali boleh datang ke hadirat Tuhan untuk berbakti kepadamu. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan layakkan kami boleh masuk ke hadirat-Mu untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah begitu besar setianya kepada kita. Kasih-Nya tidak pernah berkekurangan dan tidak pernah berubah. Setiap pagi Dia akan selalu memberikan rahmat baru buat kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan kebesaran Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu. Kita naikkan sekali lagi, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau
Bapak Ibu Saudara sekalian, besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberikan kita berkat dan juga anugerahnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Galatia pasal 3 ayat 22 demikian. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Artinya adalah bahwa kitab suci memberitahu kepada kita, menjadi cermin bagi kita apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai tindakan berdosa. Tetapi di dalam Yesus ada pengampunan. Bapak Saudara, tentu di dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan boleh mengampuni kita, dan sesuai dengan janji itu Tuhan boleh menguduskan kehidupan kita. Mari kita secara pribadi datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu besar dalam kehidupan kami, karena kesetiaan-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami, meskipun ketika kami sudah percaya kepada Engkau, seringkali juga kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga membuat kami berdosa di hadapan-Mu dan melukai hati-Mu dan membuat hati Engkau sedih karena tindakan yang kami lakukan. Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terkadang mengikuti hawa nafsu dunia ini daripada kami mengikuti kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau boleh sekali lagi mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan Engkau juga boleh menyucikan kehidupan kami dari hari ke hari, supaya setiap hari kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang hidup seturut dengan firman-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu melalui setiap tindakan, melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah di dalam Roma pasal 5 ayat 15 demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan mengingat kembali 10 perintah Allah yang diturunkan Allah melalui hambanya Musa kepada umat Israel dan juga kepada kita semua. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk.
Selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Ebenezer. Terima kasih kepada Paduan Suara Ebenezer yang sudah menyampaikan puji-pujian yang begitu indah bagi kita semua.
Kita akan bersama-sama menaikkan kebesaran Tuhan Allah kita. Kita akan naikkan pujian sungguh besar Kau Allah. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena tetap pula yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar. Kita katakan sekali lagi, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita iringi dengan pujian KPPK 240, Percaya dan Patuh. Dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi
Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya, hanya percayalah. Dan beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya, hanya percayalah. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa kami yang dalam surga, 我们在天上的父， firman-Mu lah yang menerangi jalan di depan kami. 你的话是我们脚前的灯， Biarlah kami boleh hidup seturut dengan terang firman-Mu, 好叫我们能够遵照你的话去行， sehingga kehidupan kami boleh memancarkan juga terang kemuliaan-Mu. 好叫我们的生活也能够彰显出你的话。 Bapa, pada saat ini kami akan belajar tentang kebenaran 这时 firman-Mu. 候我们学习你的话语， Biarlah Engkau boleh menerangi hati kami, 主啊，你光照我们， menerangi pikiran kami, 你光照我们的心思意 sehingga 念， kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. 好叫我们能够明白你的真理。 Terima kasih Bapa. 主，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 这位平安 Apa kabar Bapak Ibu Saudara? 如何你们的境况？ Kali ini kita akan merenungkan satu tema yaitu seruan kepedulian. 我们今天要来思想一个话题，叫互益的关注。 Makanya saya tanya sama Bapak Ibu apa kabar? 所以我问你们了，好吗？ Ya Bapak Ibu Saudara, apakah tanya apa kabar adalah sebuah seruan kepedulian? 我们知道问你好吗，是不是一个互益的关注呢？ Bisa jadi ketika kita tanya apa kabar, orang itu sedang merasa sulit di dalam kehidupannya, itu bisa menjadi penguatan juga. Ada orang yang peduli kepada saya. 所以有一个人正在寄传的时候，当我们问他好吗，可能对他有一个好处。 Nah Bapak Saudara, tetapi yang Yesus lakukan itu lebih daripada sekedar tanya apa kabar. 所以我们看到耶稣所讲的，比这你好吗更重要。 Bapak Saudara, kita akan membaca dari Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. 我们要来看约翰福音第19章第26到27节。 Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27, kita akan membaca di dalam bahasa Indonesia saja. 所以我们单单用印尼话来读。 Ya, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman 我们 Tuhan. 读经就到这里。 Bapak Ibu Saudara, saya memiliki seorang teman baik. 我有一个很好的朋友， Nah, kami sewaktu SMA, kami sering sekali pergi nongkrong keluar bareng. 所以我们在高中的时候，我们常常出去， Nah, tetapi setelah kuliah kami berpisah karena tempat kuliahnya berbeda. 因为在大学时候我们分开，因为我们的校园不一样。 Nah, Bapak Saudara, seperti biasa ketika kita memiliki masalah, kita akan cerita, kami akan saling bercerita begitu. 有时候有事情，我们就彼此在交谈。 Nah, pada suatu kali teman saya cerita kepada saya tentang permasalahan di kampus dia.
所以有一天，我的朋友就将他校园的事告诉我， Nah, ketika dia bercerita, saya berpikir saya punya solusi untuk dia. 所以我就跟他讲，我有为你一条出路。 Lalu ya seperti biasa juga, saya langsung kasih tahu setelah dia selesai cerita, nih solusinya. 所以他跟我讲的时候，我就跟他讲，你有这一条出路，你可以用。 Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin akan melakukan hal yang sama ya. 可能你们也会跟我们一样， Ya biasanya kalau ada orang datang cerita ke kita, 有人要跟我们讲的时候， dia menceritakan permasalahan pergumulan yang dihadapi. 可能他在生活上有一些挣扎， Nah, respon pertama kita adalah memberikan solusi biasanya. 所以我们要给他一条的出路。 Nah, harapannya adalah bahwa orang itu bisa tertolong dari masalahnya. 我们知道他的问题，就那个人会被帮助， Dan responnya adalah dia akan berterima kasih kepada kita, saudara. 所以他的反应就会对我们说声谢谢。 Tetapi respon teman saya ini mengubah pola pikir saya yang demikian. 所以我这个朋友他的回应使我改变了我的思想。 Setelah saya selesai memberikan solusi, 当我给他一条出路的时候， dia tidak berterima kasih 他完全没有谢谢， dan dia marah kepada saya dan gak mau ngomong sama saya. 所以他对我发生气而不要跟我说话。 Lalu saudara, kemudian saya berpikir apa salahnya saya memberikan solusi. 所以我就跟他一直在想，我到底对他做错了什么事。 Lalu saudara, kemudian saya bercerita kepada seorang konselor di kampus saya. 所以我就对我的我校园那个辅导，我跟他讲， Lalu konselor saya suruh saya pikir lagi kenapa dia bisa marah. 所以我的辅导就叫我，你要想一想看，为什么他会生气。 Lalu saya pikir, 我一直在想， saya tidak ada salah kata-kata, 好像我的在言语上都没有错误， tapi ada satu hal yang saya salah lakukan, 但有一件事我已经做错了。 yaitu teman saya sebenarnya hanya ingin saya mendengarkan, bukan kasih solusi. 所以，因为我的朋友他只要我听他说，不是要我的出路。 Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang orang ketika menceritakan sesuatu kepada kita, 当有一个人他对我们讲一些事情的时候， mungkin ia hanya ingin ada orang yang mendengarkan dan mengerti dia. 所以他只要人家能够知道他，能够明白他就可以了。 Ya solusi mungkin dia tahu atau solusi datang nyusul tidak masalah. 但是可能他已经知道他自己有出路了， Tapi dia pengen ada orang yang mengerti dia. 但是他需要有一个人能够了解他。 Nah, kalau demikian dari kisah saya dengan teman saya ini, Bapak Saudara, 如果我跟我这个朋友的关系来讲， itu berarti saya memberikan bantuan dan kepedulian, tapi sarananya tidak tepat. 因为我可能给他有出路，但是这个已经错了。 Nah, Bapak Saudara, bentuk daripada kepedulian yang tidak sesuai dengan kebutuhan 我们知道一个关注，但是没有得到那个好处， itu bukan menolong dia, mungkin bisa memperburuk kondisi dia. 可能我们对他没有帮助，可能会给他遭殃。 Tetapi seharusnya tidak menghentikan kita untuk tetap peduli kepada orang lain. 但是这个叫我们不是因为这样就不关注别人了， Nah, karena Yesus pun mencontohkannya kepada kita. 因为耶稣他也自己做他自己的事， Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada kita 所以耶稣对我们说他所关注的， dan dalam bagian ini kepada Maria dan murid yang dikasihinya 在这里对玛利亚和他的门徒， ketika dia ada di atas kayu salib. 当他还在这个十字架上的时候， Ketika dia sedang tergantung di kayu salib. 当他被挂在十字架上， Dia peduli kepada Maria dan juga murid yang dikasihinya ketika paku melubangi tangan dan kakinya. 所以当他被钉很痛苦的时候，他还对玛利亚还有他的门徒这样说。 Ketika darah mengucur dari seluruh tubuh dia karena cambukan. 所以我们看到他满身都是流血的时候， Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada Maria dan juga murid yang 所以 dikasihi. 对玛利亚跟他的门徒的关注。 Tetapi kepedulian Yesus bukan hanya ketika dia ada di kayu salib saja, Bapak Saudara. 所以耶稣的关注不单单在十字架上而已。 Selama masa pelayanannya, Yesus pun sudah menunjukkan kepedulian kepada banyak orang. 所以在耶稣在侍奉的时候，他也是很关注着别人。 Misalnya ketika Yesus sedang berjalan keluar dari Yeriko, 当耶稣从耶利哥出去的时候，
ada 2 orang buta yang berteriak. 所以有2个人正在喊叫， Berteriak meminta supaya Yesus mengasihani mereka. 所以那个瞎子就在喊着耶稣，叫他来关怀他。 Lalu Yesus berespon, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. 所以耶稣就回应，因为他的喊叫使他能够感动， Lalu Yesus pun menyembuhkan mereka. 所以耶稣就医好他们。 Yesus menunjukkan kepedulian yang tepat dengan cara yang tepat. 所以耶稣给你的关注是在那个时候他所需要的。 Banyak contoh bagaimana Yesus menunjukkan kepedulian semasa kehidupan 所以我 pelayanannya. 们看到耶稣的生活，他在生活中很多在关注别人的事情。 Tetapi di dalam bagian ini ada 2 orang secara spesifik yang Yesus tunjukkan kepeduliannya. 所以在这里他们故意跟我们讲，这个是非常重要的。 Yang pertama adalah Maria. 第一是玛利亚， Bapak Saudara, saya waktu kecil pernah 1 kali jatuh karena dikejar anjing, Bapak Saudara. 因为我在小的时候被狗追逐Ya, saya waktu itu dikejar 3 biji anjingnya, Bapak Saudara. 我被3只狗的追逐以致我跌倒。 Lalu saya lari dengan semangat karena pikir saya bisa lolos dari 3 ekor anjing itu. 在我的思想当中，我一直跑，可能我能够躲避这3只狗。 Tetapi saya tersandung batu, kemudian jatuh dan ngesot begitu, Bapak Saudara. 但是因为我被Terseret. 石头绊到，那我就跌倒了。 Oh, kaki saya sakit, tangan saya sakit. 所以我的手、我的脚都在痛。 Saya udah berpikir kayaknya nih anjing udah gigitin kaki saya begitu. 我在认为狗已经在咬我的脚， Singkat cerita saya terselamatkan dari kejadian mengerikan itu. 所以我就脱离那个险境。 Lalu ketika sampai di rumah, 当我到家里的时候， karena kaki saya sakit, tangan saya sakit, saya ya tidak mau membantu mama saya. 因为我的手脚在痛，所以我不能够帮助我的母亲。 Saya lagi sakit, masa disuruh ngepel, saya nggak mau. 所以因为我的手脚在痛，怎么能够来摸地板？ Saya lagi sakit disuruh sapu, oh enggak, jangan deh jangan, lagi sakit tangan kakinya. 因为我的手脚在痛，我不能够打扫。 Bapak Saudara, ketika lagi sakit tentu saya maunya istirahat supaya cepat sembuh. 因为我在疼痛的时候，我需要休息，很快的痊愈。 Nah, sama juga dengan mungkin sebagian dari kita, Bapak Saudara. 在我们当中可能也有这样的事情。 Kalau sakit maunya istirahat supaya penyakitnya cepat hilang, badan kita Soalnya tidak terasa sakit lagi. 所以我们有一些疼痛，我们就需要休息，好像能够赶快恢复过来。 Tetapi yang dilakukan oleh Yesus ini sangat berbeda sekali. 所以我们看到耶稣所做的是跟我们不一样。 Ketika bukan hanya luka, kalau saya luka jatuh, Yesus itu luka di paku, Bapak Ibu Saudara. 所以我跌倒是因为我被狗追，但是耶稣是被钉在十字架上。 Tergantung di kayu salib dalam keadaan yang telanjang. 我们知道他被赤裸裸的被挂在十字架上， Dia dimaki-maki oleh banyak orang, 所以他被很多人在唾沫， dia dihina oleh banyak 他 orang, 被人家贬低， tetapi dia berkata kepada Maria ibunya 但是 demikian, 他对他母亲玛利亚说， Ibu, inilah anakmu. 他说母亲这是你的孩子， Ini adalah bentuk perhatian yang Yesus tunjukkan kepada Maria. 这是耶稣对玛利亚所给他知道的。 Ia memperhatikan kebutuhan Maria setelah Yesus menyelesaikan tugasnya dan naik ke surga. 所以他就是耶稣对玛利亚交代，以后他要到天上去。 Yesus tahu di kayu salib itu dia akan mati. 所以耶稣知道他在十字架上一定会死的。 Dan Yesus memberikan perhatian ini sebagai wujud bahwa dia tahu bahwa setelah kepergian Yesus perlu ada orang lain yang mengurus Maria. 所以耶稣知道他如果到天上去的时候，他知道玛利亚需要有人来关照， Maka Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. 所以耶稣就将玛利亚交给约翰。 Bapak Saudara, ini dilakukan Yesus kan dia tahu bagaimana Maria sebenarnya di dalam kehidupannya juga sudah melakukan tugas sebagai seorang hamba Tuhan. 所以他也知道玛利亚在他们当中所做的事情，也成为一个神的仆人。 Apa misi Maria? Bapak Saudara? 我们看到玛利亚的意向是什么？ Maria hamil di luar nikah. Bapak Saudara. 我们看到玛利亚是在婚前就已经怀孕了，
karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati, di dalam kandungan Maria itu. 因为这是圣灵在他的印中所做的事情。 Dan ketika Maria melahirkan Yesus, 当玛利亚生耶稣的时候， Maria itu dia tahu bahwa Yesus itu harus menjadi juru selamat dunia. 所以他知道他必须要成为世界的救主。 Tetapi Maria itu belum tahu bagaimana caranya Yesus bisa menyelesaikan tugasnya itu. 所以玛利亚不知道耶稣是怎么样去解决他的事情。 Tetapi Maria dia mau menjalankan tugas yang berat itu karena dia tahu bahwa Maria dia adalah seorang hamba Tuhan. 所以玛利亚要来遵守她所做的事情。她知道她的丈夫是一个神的仆人。 Di dalam Lukas pasal pertama dikatakan karena ia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. 所以在这路加福音告诉我们，他是一个神的仆人。 Maria menyadari bahwa Tuhan memanggil diri dia untuk menjadi hambanya di tengah rencana agung penyelamatan umat manusia. 所以在耶稣的那个很大的那个计划里面，他知道他是成为一个伟大的母亲。 Dan kita tahu kisah ketika para gembala itu datang menghampiri Yesus. 他们看到那些牧羊人来到耶稣跟前， Dikatakan di situ, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan Maria itu merenungkan kejadian itu. 所以玛利亚将这一切就收在他的心里，他一直在默想。 Ketika para gembala itu datang dan menceritakan bagaimana malaikat itu memberitahu para gembala bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. 所以当那些牧羊人来的时候，这个玛利亚跟他讲这是一切的经过。 Maria itu merenungkannya. 所以玛利亚在那个时候一直在默想， Bukan hanya sekedar disimpan di dalam logikanya saja, tetapi dia memikirkan apa maksudnya itu. 所以不单单他收在心里，在思想上一直在想为什么会这样。 Bapak Saudara, di tengah-tengah kebingungannya ketika melihat pelayanan Yesus, 当他来看到这个耶稣所侍奉的一切，他会感到自己好像很头昏这样。 di dalam pikiran Maria, 在玛利亚心中， seorang juru selamat itu adalah seseorang yang menyelamatkan Israel dari jajahan bangsa Roma. 所以我们看到一个救赎主是要来使以色列民从罗马这个领出来。 Tetapi yang Yesus lakukan tidak demikian. 但我们看到耶稣所做的不是这样。 Kalau mau membebaskan dari bangsa Roma, maka dia harus mengumpulkan tentara. 所以如果要把他们从这个罗马放出来，耶稣需要很多的兵丁。 Tetapi Yesus mengumpulkan para murid dan mengajar sebagai seorang rabi. 所以耶稣就招他的门徒，就好像他是一个先知一样。 Ini mungkin membuat Maria itu berpikir apakah Yesus benar-benar juru selamat. 所以给玛利亚深思，是不是耶稣是不是真的有这样的救赎的人？ Tetapi Maria dia sungguh-sungguh menyadari bahwa dia membutuhkan seorang juru selamat. 所以玛利亚她也知道自己也需要有一个人来拯救她。 Meskipun di tengah-tengah kebingungannya iman dia tidak berubah. 所以我们看到在玛利亚很愁烦的时候，但是她的心智没有改变。 Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Maria melihat Yesus di kayu salib, Maria baru tahu apa maksudnya menjadi seorang juru selamat. 所以当玛利亚看到耶稣在十字架上，才知道什么叫做他是一个救赎主。 Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil memandang kepada Maria ketika ada di kayu salib, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." 所以当耶稣在十字架上看玛利亚的时候，就他的玛利亚说看这些都是你的孩子。 Nah, Bapak Saudara, di dalam terjemahan Indonesia dan Mandarin menggunakan ibu. 所以在这中文里面翻译是叫她母亲。 Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani dan terjemahan di dalam bahasa Inggris, 我们知道看原文的时候， memang ini menggunakan kata wanita. 这是用一个妇人。 Jadi kalau saya ganti katanya yang Yesus katakan adalah demikian. Wanita, inilah anakmu. 所以他对玛利亚说：“夫人，
这是你的孩子。 Bapak Saudara, di dalam budaya Timur dan tentu memanggil ibu kita sebagai wanita adalah sebuah panggilan yang tidak sopan. 所以我们知道，在西方，如果把女人妇人，我们把女人作为妇人是很不礼貌的。 Ibu sudah merawat kita dari kecil sampai gede, kemudian ketika gede dipanggil wanita. 所以我们知道，母亲从小养我们到长大，那么到长大我们就叫她你是妇人。 Tidak ada penghormatan yang diberikan kepada. 其实我们对母亲是没有礼貌的。 Tetapi dalam bagian ini, Yesus bukan tidak sopan kepada Maria ibunya. 但在这里，耶稣不是对他的母亲没有礼貌。 Panggilan Yesus kepada Maria 我们知道耶稣在叫玛利亚的时候， itu mengingatkan kita bahwa Yesus dia memang adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. 所以给我们证明耶稣他本来就是人，也是神。 Pada saat Yesus memanggil Maria demikian, 当耶稣在叫玛利亚这样的时候， dia menunjukkan kepeduliannya kepada Maria. 所以他对玛利亚的关注。 Pada saat yang bersamaan dia juga menunjukkan posisi dia sebagai Allah yang menciptakan manusia, termasuk juga Maria. 所以在另一方面，他给玛利亚知道，他也是一个创造的主宰。 Bapak Saudara, di sisi lain Yesus sebagai memang manusia sempurna, dia mati di kayu salib. 我们看到耶稣本来完全的人，他死在十字架上。 Nah, untuk itu dia Maria Tuhan panggil untuk bisa melahirkan Yesus ke dalam dunia. 所以我们知道玛利亚叫他，就好像他能够将耶稣生在这个世界上。 Tentu ini adalah sebuah panggilan yang sangat khusus sekali. 就我们知道这个称呼是非常特别的。 Pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh Maria. 就我们知道这是玛利亚专注为耶稣说的。 Pelayanan ini tidak diberikan kepada kita, Bapak Saudara. 在这样的侍奉对我们没有起作用， Karena Yesus hanya datang satu kali saja. 因为玛利亚只有耶稣只有来一次而已。 Berarti ini adalah sebuah panggilan yang sangat khusus dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain Maria. 所以只是玛利亚特别来叫耶稣，但没有别的人可以这样叫的。 Bapak Ibu Saudara, ketika sebutan wanita ini diberikan, 当这个妇人被称呼出来的时候， seakan-akan Yesus ingin berkata bahwa saat ini aku sedang menjalankan tugas penyelamatan dan itu aku mati untuk kamu. 所以这是耶稣要对他说：“这是我对你所证明，我必须要死。” Yesus tetap peduli kepada Maria meski keadaannya sangat menyakitkan. 所以虽然耶稣正在痛苦的时候，但是他对玛利亚还是这样。 Dan Maria, dia adalah seorang manusia biasa. 我们看到玛利亚是一个平常的人， Ya, dia seperti kita yang ketika punya anak, Bapak Saudara. 好像我们做妇人的，如果有孩子的时候， Kita membesarkan dia seperti layaknya seorang anak, 所以 seperti biasanya. 所以我们就从小把他养大。 Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib, 当耶稣被挂在支架上的时候， ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya diperlakukan seperti itu? 所以我们来看有哪一个母亲有看到她的孩子被挂而不伤心的？ Dicambuk 我们知道被鞭打， sampai kulitnya robek, Bapak Saudara. 我们看到她的皮肤就破裂了， Diberikan mahkota duri, 还有给她一个荆棘的冠冕， dihina, 还有被贬低， diludahi, 还有被唾沫， dan bahkan digantung di kayu salib Ayo. dengan keadaan yang tidak karena telanjang. 所以以致也能够赤裸裸的被挂在十字架上。 Seorang ibu mana yang tidak merasa sakit hatinya ketika melihat anaknya diperlakukan 如 demikian? 果有一个孩子这样被定，有哪一个母亲不伤心的呢？ Tetapi ketika Yesus berkata, wanita inilah anakmu, 所以当这个耶稣这个妇人，这个是你的孩子， Yesus ingin mempertegas iman Maria. 所以他要给这个玛利亚有很好的信心， Seperti yang dikatakan malaikat Gabriel 33 tahun yang lalu, 就好像这个天使在3年前这样说的， bahwa akulah juru selamat dunia dan aku saat ini sedang melakukannya. 所以他要是跟天使说，我现在正是
世界的救赎主。 Peran Maria sebagai ibu Yesus yang selama pelayanan Yesus di dunia. 我们看到玛利亚是称为耶稣的母亲， Itu sudah selesai. 已经在这世上已经完结了。 Dan sekarang Maria diberikan satu tugas yang baru. 所以现在玛利亚就背有一个新的责任。 Bapak Ibu Saudara, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan." 所以玛利亚说：“我是神的仆人。” Bapak Saudara, Maria adalah seorang wanita yang sadar bahwa hidupnya membutuhkan juru selamat. 所以玛利亚她也自己觉得知道她生活她自己也需要个救主， Dia adalah pelayan Tuhan yang mengerti anugerah Tuhan. 她也知道神的恩典对她， Dia mengerti bahwa pelayanan adalah sarana yang Tuhan berikan untuk dapat bertumbuh secara iman 所以她一切所做的侍奉，知道这是神给她的， dan juga berdampak bagi orang lain. 所以也对别人产生了很大的影响。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus peduli kepada Maria. 我们看到主耶稣对玛利亚的关注， Tuhan Yesus juga peduli kepada Bapak Ibu Saudara 所 sekalian. 以主耶稣也关注你我， Maka datanglah kepada Yesus 所以我们必须要来到耶稣的面前， seperti yang Maria lakukan. 就好像玛利亚所做的。 Dan yang kedua adalah bahwa dikatakan di sana ada seorang murid yang dikatakan murid yang dikasihinya. 所以在那边有讲这个是耶稣所爱的门徒。 Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika ada orang berkata murid yang dia mengakui bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh gurunya, 如果有一个门徒是他的父子所承认的， nah ini ada 3 kemungkinan ini Bapak Ibu Saudara. 所以在这里有3个可能性， Ya mungkin benar dia punya relasi dengan gurunya yang baik, 可能这个门徒跟他的父子有很好的关系。 atau kedua dia ngaku-ngaku aja bahwa gurunya mengasihi dia. 第二是不是他自己承认就父子爱他而已？ Atau yang ketiga, dia itu sebenarnya pengen gurunya itu mengasihi dia, maka dia berkata demikian. 所以第三，他需要这个父子来爱他，所以他这样说。 Nah, Bapak Saudara, Yohanes ini adalah kategori yang mana? 所以我们看到约翰到底是属于哪一种？ Tentu Yohanes ada di kategori yang pertama. 所以我们知道他是第一种的。 Kasih dan iman Yohanes kepada Yesus sangat besar sehingga dia mau datang ketika Yesus disalibkan. 所以我们看到他对耶稣的爱是非常的大，所以他要来到耶稣的面前。 Bapak Saudara, Yesus ketika dia digantung di kayu salib, dia dianggap sebagai seorang penjahat, seorang pemberontak yang layak untuk dihukum mati. 所以耶稣被挂在十字上，被人家认为他是个强盗，他是被配在挂在十字架的。 Dan ketika ada orang yang menghampiri salib Yesus, 但是有人在靠近耶稣的时候， orang lain akan berpikir apa? 所以他们会怎么想呢？ Ini keluarga daripada orang penjahat itu. 这是这个强盗的他们的这个家人， Oh, ini orang dekatnya. 这是他们最亲近的人， Jangan-jangan mereka juga melakukan hal yang sama. 可能他们也做错了事情。 Bapak Saudara, tetapi Yohanes tidak mempedulikan hal itu. 但是我们看到约翰他没有别人所说的他都不去管 Dia 他， mengasihi Yesus dan dia tetap datang ke salib Yesus. 所以他很爱耶稣，他就来到这个耶稣的面前。 Ketika Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." 所以当耶稣对约翰说：“这是你的母亲。” Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes untuk merawatnya. 所以耶稣将玛利亚母亲就交给约翰他们带去。 Bapak Saudara, pertanyaannya adalah kenapa harus dikasih ke Yohanes, Bapak Saudara? 为什么还一定要给约翰呢？ Kan Yesus punya saudara yang lain, 我们看到约翰他有别的这个兄弟， Yesus punya saudara-saudara lain yang sebenarnya kalau dikatakan secara garis keluarga ya harusnya saudara Yesus lah yang meneruskan penjagaan terhadap Maria. 我们看到，如果我们看到这个约翰他的那个很多的弟兄，其实他必须去照顾耶稣。 Tetapi di dalam Yohanes pasal 7 dikatakan sebab saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus. 所以在这约翰的第7章讲耶稣的这个约翰的那些弟兄们不相信耶稣。
Jadi Yesus memberikan tanggung jawab ini kepada Yohanes karena Yohanes itu beriman kepada Yesus. 所以耶稣就将这个任务交给约翰，因为约翰他是一个已经信耶稣的人。 Jadi ketika Yesus berkata, inilah ibumu, 所以当这个耶稣对约翰讲这是你的母亲， itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus Yohanes lakukan. 就是一个你必须要完成的一个任务。 Bapak Saudara, ketika kita mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当我们相信我们是信耶稣的人， Yesus juga memberikan tanggung jawab kepada kita. 所以耶稣也给我们一些的责任。 Tanggung jawab itu Tuhan berikan kepada kita karena Dia tahu kekuatan kita. 所以耶稣给我们的责任，他知道我们的力量如何。 Tanggung jawab yang diberikan karena Yesus tahu seberapa besar kita mampu untuk bertahan di dalam menyelesaikan tanggung jawab yang 所 diberikan. 以当这个耶稣给我们的责任，他也知道我们能够所面对的，能够他所给的责任能够相配。 Dan melalui tanggung jawab itu Tuhan juga ingin kita bisa bertumbuh di dalam iman. 所以他给我们的责任，要使我们在我们的信心也能够成长。 Bapak Saudara, tanggung jawab yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena itu berarti kita peduli juga kepada Tuhan dan pekerjaannya. 看到耶稣给我们的责任，我们必须要去做，就是因为我们是成为耶稣的人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita melihat bagaimana Maria sudah melakukan tugasnya dengan baik, 所以我们看到玛利亚怎么样好好的已经做她一切的责任。 menyelesaikan pelayanannya dengan baik, 我们看到她所侍奉的把它做好来， Tuhan Yesus peduli kepada Maria. 所以我们看到耶稣是那么的关注玛利亚。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita saat ini juga ada mengambil pelayanan. 弟兄姐妹，可能我们现在我们自己有一些的服侍， Kita mengambil pelayanan, kemudian kita meluangkan waktu dan tenaga kita untuk melakukan pelayanan itu. 所以我们的服侍，我们就将我们的时间就拨出来侍奉。 Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, Senin sampai Jumat kita bekerja, 可能我们从星期一到星期五，我们一直在工作， Sabtu Minggu kita masih mengisinya dengan pelayanan di gereja. 所以在拜六礼拜，我们就将这些侍奉在这个教堂里面做的。 Bahkan untuk mempersiapkan pelayanan di hari itu pun kita membutuhkan waktu Senin sampai Jumat di tengah-tengah pekerjaan kita pun. 可能在我们工作当中，我们必须在准备我们拜六礼拜所要做的事情。 Mungkin di tengah-tengah pelayanan kita, kehidupan kita yang begitu padat antara pekerjaan, pelayanan, keluarga, masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. 可能在我们的生活上有一切的事情，但是我们必须要怎么样来处理？ Mungkin mulai kita merasa jenuh dan kita mencapai satu titik. 可能我们会开始会觉得很厌烦， Satu titik di mana kita berpikir, apakah Tuhan itu masih peduli kepada kehidupan 所 saya? 以我们就一直在想，是不是神真的在关注我们？ Bapak Saudara, Yesus dia peduli dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara 所以我们 sekalian. 看到耶稣是关注我们每一个人的生活。 Yesus peduli ketika kita mengalami pergumulan di dalam mungkin pengaturan waktu kita. 我们知道耶稣是关注我们，可能在我们管理时间的问题上， Kebingungan kita di dalam mengatur waktu, pelayanan keluarga, 可能在我们这个跟家庭跟我们侍奉的时间不一样， pekerjaan, 还有我们的工作 belum lagi adanya konflik di dalam keluarga, 还有的在这个家庭有一些的冲突， belum ada permasalahan di dalam pekerjaan kita, 可能在我们的工作上有一些的问题， belum di dalam pelayanan juga ada berbagai macam pergumulan di dalamnya. 可能在我们的侍奉上有很多的挣扎， Yesus peduli. 所以我们看到耶稣是关注我们的， Yesus peduli terhadap segala keresahan dan ketakutan kita. 所以耶稣关注我们一切所面对的事情。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ke-25, 我们知道在第25节里面， di situ Yohanes sebagai penulis Injil, dia menulis, dan dekat salib Yesus. 所以约翰他写约翰福音的时候，他说靠近十字架。 Dekat salib Yesus. 我们知道要靠近十字架，
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menandakan bahwa Yohanes dan Maria ketika mereka mendekatkan diri kepada salib Yesus. 我们看到约翰跟玛利亚，当他们靠近了十字架的时候， Mereka mendekatkan diri mereka kepada Yesus yang sedang tersalib. 所以他们靠近耶稣正在被挂在十字架， Mereka merasakan langsung kepedulian Yesus kepada mereka. 所以他们就直接知道耶稣是那么的关注他们。 Tetapi apakah Yesus hanya peduli kepada mereka saja? 是不是耶稣只有关注他们而已呢？ Tidak, Bapak Ibu Saudara. 没有， Yesus peduli kepada para murid yang kabur ketika Yesus tangkap. 耶稣也为着那些在他被钉十字架而跑开的那些门徒。 Yesus peduli ketika Petrus menyangkal dia. 所以我们看到，在耶稣也是关注，当彼得在否认他的时候， Namun Maria dan Yohanes 我们看到玛利亚跟约翰， mereka merasakan kepedulian Yesus. 所以他们很感觉到耶稣的关注。 Ketika mereka datang ke salib Yesus, 所以他们来靠近耶稣的时候， Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， setiap kita memiliki pergumulan, 所以每一次我们有挣扎的时候， setiap kita memiliki permasalahan, 当我们还有一些问题的时候， beratnya masalah kesehatan, 所以可能在我们的心里有很多繁重的事情， beratnya himpitan ekonomi, 可能我们在经济上有问题的时候， ketakutan akan masa depan kita, 或者是我们在前途有问题的时候， kita merasa sendiri, 或者是我们一直在孤独的时候， atau kita kebingungan di dalam mencari pekerjaan kita, 或者是我们在找工作彷徨的时候， Yesus peduli terhadap itu semua. 所以我们看到耶稣对我们这些都很关注。 Yesus hanya ingin kita dekat kepada salibnya, 所以耶稣只要我们靠近他的十字架， karena dia peduli. 所以他是那么的关注。 Mendekatlah kepada Yesus, 所以我们要靠近十字架。 karena dia peduli dengan saudara dan saya. 所以我们看到耶稣是关注你跟我， Dia peduli untuk setiap pergumulan yang kita hadapi 所 dan 以 juga 他关 kehidupan 注 kita. 你我在每一个挣扎的事情上， Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, 所以他必须给我们有很多的安息， sukacita yang sejati, 所以给我们很大的喜乐， dan juga damai sejahtera 还有给我们平安， di tengah pergumulan 在 yang 我 kita 们 hadapi. 这个所面对的一些挣扎里面。 Amin. 阿明， Mari kita bersatu dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur 主啊，我们感谢你， karena firman-Mu mengingatkan kami 因为你的话能够提醒我们， ketika kami dekat kepada salib-Mu, 当我们靠近你十字架的时 ketika 候， kami datang ke hadapan-Mu, 我们来到你的面前， membawa segala pergumulan yang kami 我们 hadapi, 将带一切的挣扎到你面前的时候， membawa segala beban yang kami tanggung. 当我们一切的重担带到你面前的时候， Engkau peduli kepada kami. 主啊，你关注我们， Engkau akan memberikan kelegaan, 你给我们有安息， Engkau akan memberikan damai sejahtera, 你给我们喜乐， dan Engkau akan memberikan solusi yang tepat 你给我们很正确的那个出路， sehingga kami dapat tetap hidup di dalam dunia ini, 我们在世界上还能够活下去， menjalani panggilan yang Engkau berikan kepada kami, 还能够对你我们的呼召所做的。 menjalani pelayanan yang Engkau percayakan pada 我们 kami, 将你给我们所做的一些侍奉给我们信任， dan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. 所以我们就成为人家的光。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Mewakili seluruh jemaat dan hamba Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Peter atas firman Tuhan yang sudah dibawakan, dan juga terima kasih kepada Bapak Simon Petrus atas pelayanan penterjemahannya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri.
Kita akan meresponi firman Tuhan bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk mendukung operasional gereja, dan kantong ungu untuk kasinode. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, Mengundang jemaat untuk berdiri. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya baik jemaat sekalian, mari kita satukan hati masuk dalam doa syukur. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur dan terima kasih. Karena kami boleh memiliki Allah yang telah terlebih dahulu memilih kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau sudah tebus dan Engkau sudah selamatkan. Kami sangat bersyukur Tuhan sampai hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh merasakan penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan terus berikan kepada kami untuk boleh datang beribadah kepadamu, bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Dan hari ini kami bersyukur 1 poin pembelajaran boleh kami dapatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh meneladani Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami
untuk boleh memiliki dan menunjukkan sikap kepedulian kami kepada orang lain, khususnya terutama kepada Tuhan Yesus. Kami juga boleh memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami. Pagi hari ini kami mau memberikan dan menyerahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan kami boleh efektif untuk mensupport pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan rasa syukur kami. Amin. Ya jemaat, kita tetap berdiri. Saya akan mengajak kita sama-sama kita buka suara. Kita akan berdoa. Ya baik saudara, kita akan sama-sama buka suara. Pagi hari ini kita doakan adanya pemerintahan yang baik di Indonesia. Kita berdoa agar Tuhan memberikan orang-orang benar di pemerintahan yang berintegritas dan juga sehingga Indonesia dapat menyelesaikan berbagai masalah kesejahteraan masyarakat. Dan kita berdoa agar terjadi pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, kesetaraan pendidikan, dan juga penurunan angka pengangguran. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Sehingga pemerintahan kami boleh menjadi pemerintahan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberikan orang-orang benar yang duduk di pemerintahan Tuhan, yang boleh memiliki integritas yang tinggi, memiliki sikap yang adil, dijauhkan dari korupsi, sehingga Indonesia dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan di masyarakat Indonesia ini Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa agar terjadi pengentasan kemiskinan, terjadi pemerataan pembangunan, dan juga kami berdoa untuk kesetaraan pendidikan. Setiap lapisan masyarakat boleh memiliki kesetaraan pendidikan yang sama ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penurunan angka pengangguran Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada setiap rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk jemaat di Cengkareng khususnya, dan juga kita doakan untuk jemaat di Pos PI Serang, Sepatan, dan juga Tanjung Kait, kiranya boleh bertumbuh secara kuantitas dan terutama secara kualitas, sehingga visi dan misi gereja bisa tercapai. Terjadi ledakan kebangunan rohani oleh kuasa Roh Kudus, dan banyak jiwa yang bisa diselamatkan dan mau memberikan diri mereka untuk dimuridkan. Kita berdoa untuk semua jemaat boleh menjadi saksi Kristus, memberitakan keselamatan hanya di dalam Yesus dimanapun mereka berada. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat di Cengkareng, berdoa untuk jemaat di Serang, Sepatan, dan Tanjung Kait. Baik secara kualitas, kuantitas kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh, boleh memiliki pengenalan kepada Tuhan yang semakin jelas. Tuhan, kami berdoa agar boleh terjadi ledakan kebangunan rohani ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus kami tahu tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan, melalui jemaat-Mu ada banyak jiwa yang bisa dimenangkan, bisa diselamatkan, bahkan mau dimuridkan ya Tuhan. Mampukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat agar boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami, di pasar, di tempat umum, di mana lingkungan kami berada, di mana komunitas kami berada, kami boleh menjadi saksi itu Kristus, boleh mewartakan kabar keselamatan kepada orang yang belum pernah mendengarkan kabar Kristus. Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan 2 pokok doa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Maha mendengar. Saat ini kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi, pulanglah bawalah berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertaimu. Allah yang begitu peduli dengan hidupmu akan memberkati keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati engkau sehingga engkau bisa melihat betapa pedulinya Tuhan atas hidupmu, sehingga berkatnya berkelimpahan ditumpahkannya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan memanggilmu kembali. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Baik, kita bersama-sama akan melihat warta kita untuk hari ini. Hari ini kita bersyukur karena ada saudara Ahwa ya yang bergabung beribadah bersama dengan kita di hari ini. Boleh angkat tangan? Saudari Ahwa yang bergabung dengan kita. Kami senang menyambut saudari beribadah untuk hari ini ya. Kalau minggu depan bisa ketemu lagi, kami juga merasa sukacita. Baik, kita akan melihat warta yang lain. Ada berita duka cita, maka segenap majelis hamba Tuhan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Jiu Jitsun, umur 71 tahun, istri terkasih dari Bapak Feblius Sukiat dan mama dari saudari Yulian Liutama ya, mama mertua dari saudara Chung Fendi. Jenazah berada di rumah duka Grand Heaven, ibadah tutup peti pada malam ini dan akan dikremasi besok Senin. Ya. Bagi jemaat yang akan ikut ke rumah duka boleh berkumpul di gereja jam 6 ya, di gereja. Kemudian ada pengumuman untuk kebaktian Padang Kitar yang akan diadakan di tanggal 9 Mei. Itu pendaftarannya luar biasa. Sekarang sudah di data saya yang saya dapatkan itu 113 orang. Jadi Bapak dan Ibu yang belum mendaftar mohon segera mendaftarkan ya, karena tempat panitia itu mesti mengatur transportasi. Jadi kalau semakin cepat diurus semakin lancar ya. Oleh karena itu panitia memohon kepada semua jemaat untuk kerjasamanya secepatnya untuk mendaftarkan diri. Nanti turun ke bawah ada loket pendaftaran ya, ada standnya. Baik, kemudian GKBJ itu bekerjasama dengan Puskesmas akan ada screening kanker serviks yang diadakan tanggal 26 sampai 27 Maret di GKBJ Cengkareng. Kuotanya terbatas, jadi Bapak silakan mendaftarkan diri. Ya, maksudnya mendaftarkan istrinya, ya bapaknya enggak usah, ya kan istri perlu diantar Pak. Kadang enggak diantar, enggak datang, jadi diantar ya. Istri-istri yang mau daftar sendiri juga boleh, kuota terbatas ya. Ini kalau kita bayar itu biayanya hampir 1 juta kalau kita bayar sendiri. Ini ada kerjasama dengan Puskesmas, kita mendapatkannya secara gratis. Ya, segera mendaftarkan sehingga boleh diatur waktunya oleh tata usaha. Baik, nanti waktu turun jangan langsung pulang karena ada basar untuk Bible Camp anak-anak remaja kita ya, untuk teens dan youth. Mereka sudah siapkan makan minum yang bisa kita bawa pulang, tentu dengan membayar dulu.
ya, karena dananya akan dipakai untuk mendukung Bible Camp ini. Baik, itu saja warta kita untuk hari ini. Tuhan berkati, sampai bertemu minggu depan. Oke, saya akan serahkan kepada pemimpin liturgi. Mengundang jemaat untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Pada saat masuk kurnya baru kita saling memberi salam satu dengan yang lain. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berhenti. Kita memberi salam satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Petugas pelayan diminta ke depan.